Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video pertengah ini, saya Nur Putra bin Hafiz bin Zaid serta beberapa orang rakan saya iaitu Nurul Amin Natasha, Nurul Amira, Patricia Fakira serta Wafa Qurratul Aini ingin memberi pembentangan bertajuk Peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam memupuk etika dan akhlak masyarakat pada era revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Aminah Natasha binti Nur Hisham. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan, iaitu latar belakang berkaitan revolusi industri 4.0 ataupun RI 4.0. Baiklah, dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini, kewujudan revolusi industri 4.0 ataupun RI 4.0 ini banyak menekankan pembinaan teknologi secara maya tanpa menggunakan banyak tenaga kerja, dan ianya pasti memberi kesan kepada semua aspek kehidupan. Secara amnya, revolusi industri 4.0 ini turut membabitkan Internet of Things ataupun dipanggil sebagai IoT, iaitu Internet Kebendaan. Okey, dan kebanyakan aspek kehidupan seharian. Baiklah, jika kita kaji secara terperinci, revolusi industri 4.0 ini amat berbeza jika dibandingkan dengan revolusi industri pertama, kedua dan ketiga. Baiklah, mari kita sama-sama imbas kembali apa itu revolusi industri pertama. Revolusi industri pertama adalah berkaitan dengan mesin berkuasa wap, manakala revolusi industri kedua tertumpu kepada elektrik, dan revolusi industri ketiga pula menjurus kepada teknologi maklumat ataupun IT. Jadi itu adalah sedikit perbezaan di antara revolusi industri pertama, kedua, ketiga dan juga revolusi industri terbaru, revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amira binti Azhari akan menerangkan tentang masalah-masalah yang berlaku pada era revolusi industri 4.0. Seperti mana yang kita tahu, dunia sekarang ini sedang berada pada era revolusi industri 4.0 di mana alatan teknologi yang digunakan semakin hari semakin moden dan canggih. Oleh hal yang demikian, akhlak dan sosial masyarakat pada masa kini, khususnya para remaja dan kanak-kanak, hendaklah diterap bukan sekadar menggunakan teori tetapi juga secara praktikal. Ini kerana apabila golongan ini kurang dari segi penerapan akhlak, lebih-lebih lagi pada zaman kepesatan teknologi ini, ia secara tidak langsung akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak diingini. Antara masalah yang timbul pada era revolusi industri 4.0 ini adalah sesetengah individu itu tidak tahu membezakan antara masalah peribadi dan masalah yang bersifat umum untuk dikongsikan dalam media sosial. Hal ini kerana mereka menganggap media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram itu sebagai diary. Bahkan mereka juga lebih cenderung untuk berkongsikan segala hal yang berkaitan dengan diri mereka, termasuklah gambar pribadi, kekayaan, dan ada juga beberapa pasangan yang telah berkahwin berkongsikan masalah rumah tangga mereka tanpa rasa malu. Hal ini demikian akan menyebabkan orang ramai memberikan tanggapan yang negatif sehingga menimbulkan fitnah terhadap diri mereka. Tanpa mereka sedari, dengan berkongsikan maklumat peribadi mereka dalam media sosial, secara tidak langsung akan mendedahkan diri mereka kepada penjenayah cyber untuk membaca kecenderungan pemikiran dan perasaan serta gerak-geri seseorang individu tersebut. Masyarakat juga tidak sedar bahawa penjenayah cyber kini sentiasa bekerja 24 jam tak berhenti, dan disebabkan itulah banyak berlakunya kes-kes jenayah cyber seperti kecurian maklumat, pengintipan, skim cepat kaya dan penyebaran virus. Seterusnya, tingkah laku anak muda pada masa kini juga semakin hari semakin menjadi-jadi, terutamanya apabila wujudnya aplikasi TikTok. Kegilaan mereka untuk mengejar like, subscribers dan share juga telah mendorong mereka untuk berkongsi apa sahaja berkaitan dengan diri mereka, termasuklah aib diri sendiri. Kemunculan aplikasi TikTok ini juga sedikit sebanyak telah menjejaskan akidah seseorang. Sebagai contoh, pengguna-pengguna aplikasi TikTok tanpa rasa malu menari dengan tariannya yang terkinja-kinja, dan video tariannya itu telah menjadi tatapan orang ramai. Dan majoriti yang melakukan perkara tersebut adalah mereka yang beragama Islam. Dan hal ini menunjukkan betapa besarnya cabaran masyarakat pada masa kini, khususnya umat Islam, dalam menghadapi perubahan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Patricia Fakira Kisina binti Syakhairul Muzamil, kod pelajar 20208-9426, akan membentangkan topik seterusnya, iaitu peranan Islam dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0 terhadap isu rohani serta sosial masyarakat. Antaranya ialah
Pengajaran Islam perlu diwajibkan pada seluruh peringkat usia, terutamanya sejak kecil lagi. Hal ini kerana apabila mereka sudah dewasa nanti, ianya menjadi sukar untuk menasihati mereka serta mengajari mereka tentang ilmu agama Islam. Sesungguhnya akhlak dan akidah merupakan kelakuan manusia. Adalah merupakan satu bentuk kelakuan manusia. Tanpanya, ianya menjadi mudah untuk mereka melupakan agama Islam serta menjadi lemah dan lalai. Selain itu, golongan agamawan boleh bekerjasama dengan pihak media massa untuk menapis segala maklumat-maklumat yang boleh menjejaskan reputasi umat Islam serta menyelewengkan. Hal ini kerana apabila maklumat-maklumat ini berjaya ditapis, ianya boleh mempertahankan nilai moral yang tinggi yang merupakan pakaian kepada setiap individu. Namun begitu, sekiranya maklumat-maklumat ini gagal ditapis, ianya boleh menyelewengkan umat Islam. Akhir sekali, umat Islam sewajarnya mengikuti contoh yang telah dipaparkan oleh generasi awal yang sedaya upaya untuk memahami serta menterjemah teks serta wahyu yang terdapat di dalam Al-Quran serta ilmu agama dan As-Sunnah. Hal ini kerana Al-Quran dan As-Sunnah boleh dijadikan sebagai panduan untuk sumber asas kepada pembangunan teknologi serta ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Wafa, Ketua-Teknik BT Mislan, kod pelajar 20208818322. Seterusnya, memupuk etika dan akhlak masyarakat di era revolusi industri. Masyarakat Islam sedang mengalami perubahan sosial. Sebab itu pentingnya Al-Quran dan Sunnah agar kita dapat membezakan isu perbuatan halal dan haram. Ianya agar umat Islam tidak terikut dan leka dengan perbuatan budaya barat yang kebanyakannya terjerumus kepada kemaksiatan. Janganlah kita bangga melakukan kemaksiatan yang hanya membuka pengkong di dada sendiri. Individu yang sudah menghayati Al-Quran dan Sunnah beza pemikirannya dengan individu yang masih memfikirkan keseronokan dunia. Kita janganlah malu untuk menghayati Al-Quran dan Sunnah agar pegangan kita tidak terpesong. Pimpinlah tangan rakan kita yang sudah menunjukkan gaya hidupnya seperti orang barat. Mereka yang tidak menjaga ikhtilat dan kerap mengulangi kesalahannya. Kita masih dapat membina generasi maju seakan negara lain walaupun kita mengikut Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, mengamalkan sikap sabar. Sabar menghadapi ujian dengan tenang kerana sabar itu separuh daripada iman. Amanah dengan menjaga data negara. Dan tidak mengambil rasuah juga amanah kerana tidak mengambil hak orang lain. Sikap tolong-menolong. Contohnya, tolong alihkan sesuatu yang menghalang laluan di jalan raya. Apabila kita memudahkan kerja orang, Allah memudahkan kerja kita. Sikap jangan menghina orang lain. Allah mencipta sesuatu perkara sebaik-baik umat. Jika penampilannya tidak sempurna, tetapi hatinya lebih mulia daripada orang yang menghina individu tersebut. Besar impaknya kepada orang yang dihina itu. Mungkin orang yang dihina itu akan mengalami tekanan perasaan dan ingin membunuh diri. Kesimpulannya, janganlah kita mudah terikut dengan trend semasa ataupun terikut dengan individu yang lemah imannya. Haruslah kita menerapkan ajaran Al-Quran agar kita tidak dibelenggi kemaksiatan dan membiasakan perkara yang haram. Terima kasih. Disebabkan negara kita sedang dilanda dengan coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19, rakyat Malaysia dikehendaki untuk duduk di rumah bagi mengelakkan penyakit ini daripada berjangkit. Oleh hal yang demikian, penggunaan alatan teknologi seperti telefon bimbit, komputer, laptop dan penggunaan internet sangat diperlukan dan menjadi kepentingan kepada masyarakat pada masa kini, khususnya pada para pelajar dan guru-guru kerana sesi pembelajaran pada masa kini dilaksanakan secara atas talian. Dengan adanya penggunaan teknologi seperti ini, mereka akan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan mudah melalui aplikasi WhatsApp, Telegram ataupun Google Meet. Selain itu, penggunaan teknologi tinggi juga semakin digalakkan dalam bidang pertanian. Sebagaimana contoh, petani-petani pada masa kini tidak perlu lagi menyembur racun di ladang atau di kebun mereka secara manual. Malah mereka boleh menggunakan robot penyembur racun yang dikenali sebagai Farm Assist Robot for Multi-Operation, ataupun mereka boleh menggunakan drone bagi memudahkan kerja semburan itu dilaksanakan. Selain itu, dengan menggunakan alatan teknologi seperti ini, ia dapat menjimatkan masa dan tenaga manusia. Namun, penggunaan alatan teknologi juga telah memberikan kesan buruk kepada pengguna, khususnya golongan remaja dan kanak-kanak. Sebagaimana contoh, mereka lebih gemar untuk menghabiskan waktu dengan bermain permainan video berbanding dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti beriadah ataupun berinteraksi dengan ahli keluarga. Penggunaan alatan teknologi juga sedikit sebanyak telah menjejaskan akidah seseorang.
Apabila wujudnya laman-laman web yang mempunyai unsur-unsur seperti gangsterism, vandalism atau pornografi dan tidak ditapis, secara tidak langsung ia akan menyebabkan masyarakat pada masa kini mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak bermoral. Sebagaimana contoh, tular baru-baru ini di mana seorang pelajar telah menayangkan video berunsur lucah sewaktu sesi pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini dianggap sebagai gangguan seksual kerana ia menimbulkan ketidakselesaan guru dan rakan-rakan yang lain sewaktu proses pembelajaran itu dilaksanakan. Dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan tajuk yang diberikan ialah revolusi industri 4.0 ini adalah perkara yang bagus kerana revolusi ini menekankan penggunaan teknologi secara maksimal berbanding penggunaan tenaga kerja manusia. Hal ini menyebabkan aktiviti harian manusia menjadi lebih senang dan mudah dengan adanya kehadiran teknologi yang semakin canggih dan moden ini. Walau bagaimanapun, jika manusia mengharapkan 100% kepada teknologi, menyebabkan kelalaian berlaku. Contohnya, penyebaran berita-berita palsu menjadi lebih cepat di media sosial. Sebagai contoh, berita kes seorang peniaga burger dikompang RM50,000 kerana berniaga lebih masa, menyebabkan pihak berkuasa dikecam teruk kerana tidak memberi kemanusiaan kepada peniaga burger tersebut. Walhal, keluar lagi berita baru menunjukkan bahawa peniaga tersebut telah diberikan amaran secara banyak kali sehingga kan dikenakan kompon RM50,000 tersebut. Di sini kita dapat lihat bahawa Al-Quran dan Al-Sunnah mengajar kita supaya menyelidik sesuatu berita itu sebelum menyebarkannya, supaya tidak berlaku fitnah di kemudian hari. Oleh itu, umat Islam digalakkan menyelidik dulu sesuatu perkara sebelum menyebarkannya supaya tidak berlakunya fitnah di hari kelak. Oleh itu, revolusi industri dan Al-Quran dan Sunnah perlulah seimbang supaya manusia tidak tenggelam dalam arus kemodenan teknologi.